Tajuk pertama yang kita dah belajar. Tajuk mengenai bagaimana pelantikan Nabi menjadi Rasul. Okey. Tajuk tu bermula dengan keadaan masyarakat Arab yang hidup tidak beradab, menyembah berhala, suka minum arak, suka membunuh dan lain-lain yang tak baik. Okey, tak percaya? Tengok. Kamu tahu Sihab, dulu Mekah lain. Ratusan patung berhala mengelilingi Kaabah. Dan orang seperti ayah yang miskin ini hidup amat susah masa itu. Terima kasih Tuan. Bagi sini, Dek. Kau bijak memilih, Umayyah. Tolong Tuan, bebaskan saya. Tolonglah. Aku beli dia. Bilal. Ingat Amar, mereka boleh sepat badan kau, tapi roh kau bebas. Ia bukan milik sesiapa. Dan Nabi Muhammad antara golongan yang masih terpelihara daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey. Sampailah suatu malam pada 17 Ramadan di mana turunnya wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5 di Gua Hira di atas jabal. Abu Talib tidak menyangka anak saudara yang dibelanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merubah dunia buat selama-lamanya. Ketika berusia 40 tahun, baginda menuju ke sebuah gua di pinggir kota untuk bersendirian, bermunajat dan berfikir. Baginda bimbang akan ketidakadilan di Makkah, penghambaan, layanan buruk terhadap wanita, sifat tamak dan suka berjudi, membunuh bayi baru lahir, dan pemujaan patung berhala daripada kayu dan batu. Bukannya Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Seperti selalunya, Muhammad akan ke gua itu. Tiba-tiba, Muhammad dikelilingi cahaya. Apabila mendongak, baginda ternampak malaikat Jibril berdiri di depannya. Muhammad tergamam. Bacalah perintah malaikat. Aku tak tahu membaca, baginda menjawab. Jibril mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali dan setiap kali jawabannya sama. Kemudian Jibril mengajarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu, pencipta alam ini. Dialah yang menjadikan manusia daripada setitik darah. Bacalah, Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang mengajar kamu menulis. Dia yang mengajar manusia apa yang tak diketahui. Selepas itu Jibril pun gaib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggeletar serta bingung. Setibanya di rumah, tubuh baginda masih menggeletar. Baginda meminta Khadijah menyelimutnya. Muhammad menceritakan apa yang dilihat dan didengar. Muhammad bimbang mungkin dia akan menjadi gila ataupun sudah dirasuk. Tapi Khadijah meyakinkan Muhammad, Tuhan tak akan biarkan roh jahat merasuki lelaki sepertinya yang sentiasa bercakap benar dan mengambil berat terhadap mereka yang memerlukan. Selepas itu, Khadijah pergi bertemu sepupunya seorang ulama, lalu menceritakan apa yang telah berlaku. Suami kau ialah seorang pesuruh Allah. Orang akan menuduhnya menipu dan melakukan kerja sihir. Oh, dia memang akan disisihkan. Walaupun sepupunya memberi amaran, Khadijah percaya segala yang diceritakan suaminya. Dan dia tidak teragak-agak untuk menjadi orang pertama memeluk Islam. Dan selepas itu, Maka bermulalah dakwah Rasulullah. Nabi memulakan dakwahnya secara rahsia selama 3 tahun. Okey, sebelum Nabi mula berdakwah, turun satu surah, wahyu kedua, surah Al-Muddassir ayat 1 sehingga 6, yang mengatakan, wahai orang yang berselimut. Okey, siapa yang berselimut tu? Nabi Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad bangun keluar dari selimut dan pergi menyampaikan dakwah. selama 3 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebar Islam secara rahsia. Pada masa itulah Siham,
ayah dapat tahu tentang ajarannya. Apa betul ke kita buat ni? Mak mesti dengar. Kita takkan apa-apa, Jalila. Masuk, cepat. Malam ni lagi ramai. Terima kasih, Jafar. Kau pergi mana setiap malam untuk mendengar ajaran pesuruh Allah? Gembira rasanya mempelajari Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya, Al-Quranul Karim memperdengarkan kata-kata yang sungguh indah. Baginda mengajar kami, semua Tuhan di Mekah tak ada kuasa. Cuma ada satu Tuhan. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, dan kamu mesti menyerah segala-galanya kepada Allah. Tiada beza antara kaya dan miskin. Semuanya sama. Yang miskin tidak boleh dicemuh ataupun dihina. Mereka mesti dibantu. Menurut Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang paling mulia baginya ialah seorang hamba yang soleh. Wanita bukan barang milik. Mereka ciptaan Tuhan dan sama penting seperti seorang lelaki. Hormatilah mereka. Bumi ini kurniaan Tuhan. Berbuat baiklah padanya. Kamulah penjaganya. Dan ingat, kamu akan dihisap mengikut amalan kamu. Ramai memeluk agama Islam pada malam itu. Kami mengucap 2 kalimat syahadah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad pesuruh Allah. Sekian lama berdakwah, maka bilangan penduduk Islam, bilangan umat Islam semakin bertambah. Okey. Itu je untuk hari ini. Okay. Ustaz ucapkan selamat berpuasa esok hari. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.